Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Al-Mustaqim Seriap Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Jadi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh maghrib berjemaah, dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, hari ini tarikh 19 Mac bersamaan dengan 5 Syakban. Kita tengok berita tarikh kita masuk maghrib tadi dah 6 Syakban, tuan. Pejam celik dah masuk hari yang baru, dah masuk pula bulan yang baru. Bahkan tuan-tuan, kemarin ni 18 Mac genap kita setahun PKP, tuan. 18 Mac 2020. Itu kereta terbang, ini masuk lain pula terbang, kan. Jadi saya tak ada set dah masa berlalu. Jadi kita bulan ni pun nak puasa pula dah. Lagi berapa hari lagi? 26 hari, 24 hari lagi, kan, lebih kurang. Okey, pada hari ni kita sentuh tajuk sikit, iaitu bab khas kita nak ulang kaji. Kena dengan bulan Syaban ni, apakah amalan-amalan yang Nabi ajak kita bertepatan dengan sunnah, apa yang Nabi anjurkan. Yang ada Allah ni kadang-kadang, ustaz, ada orang buat lagu ni, ada orang kata lagu ni, betul tak betul? Bila jadi lagu tu, kena rujuk balik apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata, tuan-tuan. Cuma kalau ingat balik minggu lepas kita sentuh tentang Isra' dan Mi'raj, macam mana tentang Nabi diisra'kan, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan di-mi'rajkan, diangkat naik ke langit. Yang mana arahan dia, turunnya arahan semayang 50 waktu, kurang jadi 5 waktu. Bahkan Allah kata pula, siapa yang solat 5 waktu itu dikena 10 kali lipat, sama macam pahala tu 50 waktu juga, tuan. Itu tentang tajuk Isra' Mi'raj. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita tengok sikit, tuan-tuan, ulang kaji sikit tentang cara sujud yang salah. Kadang kita ni semayang ni, hari-hari semayang, kadang terlepas pandang. Tuan-tuan mungkinlah tak ni, cuma orang di luar sana tu kadang dia pakai belasah je, pakai buat je, tak tahu pun, tengok orang buat, dia pun buat. Sebab semayang ni mesti cara Nabi kata apa? Solu kama ra'aitumuni soli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Yang dia Nabi solat, tuan. Larangan dan kesalahan ketika sujud: tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Dalil dia, tidak ada solat siapa yang semayang dahi dengan hidung tak kena lantai. Setengah orang dahi saja kena lantai, tapi hidung tak kena. Dia mesti dua-dua ni kena lantai. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Nampak? Allah tak terima solat. Dari yang kedua pula, Allah tak terima solat siapa yang semayang ni hidung dia tak kena macam mana dahi kena lantai. Sekarang kita ni semayang ikut dan dahi kena cukup lah kot, hidung tak kena. Rupanya hidung dahi dikira satu, sebab dalilnya 7 anggota sujud, dahi, hidung, 1, 2 tapak tangan, 2, 3, 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, 2 hujung-hujung jari, 6, 7. 7 anggota sujud ni mesti kena lantai. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Meletakkan siku di lantai. Setengah orang tu dia semayang, dia peroboh semua, tuan. Bahasa mudah bagi lena tu dengan dia lena, tuan.
Macam tak ada. Jadi betul tak lagu ni? Tak betul tuan. Ni dalil yang melarang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb." Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Nampak Nabi larang pula, jangan kita ni hampak lengan ni macam mana hamparan anjing tuan. Nampak kata Nabi larang tuan. Dari perumpamaan pula anjing. Kalau dari lain sebut binatang liar. Serigala, anjing, harimau sebenarnya, dia akan duduk lagu tu lah. Jadi kita jangan buat lagu tu. Dia mesti angkat tangan tuan. Jadi tuan, tapak tangan dia kena lantai, yang ni kena angkat. Kalau semayang berjemaah, angkat semampu kita. Semayang seorang-seorang, Nabi kata apa? Angkat seluas mungkin. Bahkan sahabat kata, aku kesian tengok Nabi ni. Bila tengok sujud, dia sujud betul-betul. Bahkan nampak ketiak putih Nabi tuan. Jadi Nabi buat bersungguh-sungguh. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin. Nampak? Kenapa dia ni? Ni. Kalau tidak paha dengan siku ni tak ada kena kan? Dia mesti jarak dia. Bahkan dari saya kata boleh lalu seekor anak kambing. Jadi cerita dia boleh dia laluan tuan. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Kalau sampai 2 ekor, tu terlampau hulu, melampau, over. Kalau sempit lagu ni, ni tak betul. Dia kadar ala kadar saja. Jadi cerita dia boleh lalu seekor anak kambing. Nampak Nabi beritahu. Sebab anak kambing ni semua bangsa, semua tempat ada tuan. Semua kenal. Oh ni anak kambing. Oh kalau ni mak kambing besar sangat. Ni apa? Ni kecil sangat. Baby kambing. Ni anak kambing ni pada batuk dah. Tak besar sangat, tak kecil sangat tuan. Sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Kalau yang tadi ni tak betul tuan. Ni seperti anjing tuan Nabi larang tadi. Okey, kita sambung lagi. Tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Okey. Ni kata sujud yang mana? Sujud yang betul. Yang mana dahi kena lantai, hidung kena lantai, 2 tapak tangan kena lantai. Kemudian ni kata tadi, Dalil kata boleh lalu seekor anak kambing. Tak kata besar sangat, tak kecil sangat. Dan dia berlaku i'tidal. I'tidal ni kita letak pada tempat dia. Tempat dia elok kan. Sebagainya kan. Taklah kata hulu, tak berlebih, tak melampau, taklah kata sampai sempit sangat kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan." Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Nabi larang pula bila semayang ni, rukuk, sujud, dia baca ayat Al-Quran. Nabi larang. Sebab tempat dia mana? Al-Fatihah, ayat Quran dah. Surah pula lepas tu, ayat Quran dah. Rukuk, sujud ni bukan kita baca ayat Quran. Kita baca apa? Zikir-zikir yang mana tasbih, yang mana memuji Allah dan sebagainya. Cuma doa, ya boleh. Itu yang Nabi ajak kita tuan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika rukuk sujud, riwayat Muslim sama juga. Tak boleh kita bacaan Al-Quran tadi. Cuma kalau tuan-tuan nak sebut ketika rukuk sujud tu tambah doa-doa, itu boleh. Kebetulan doa tu pula doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kita selit. Rabbana zalamna anfusana, boleh. Kalau nak baca Qul huwallahu ahad ketika sujud, tak kena lah. Sebab tadi ni Al-Fatihah, bacalah surah Qul huwallahu ahad ke surah apa-apa ke, silakan, itu tempat dia. Catatan: dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Nampak? Sebab kita baca tadi Rabbana atina, Rabbana zalamna dan sebagainya. Jadi itu doa, bukan kata kita baca Al-Quran. Nampak? Atas kita. Sebab apa? Dalil yang kuat lagi, kita betul-betul semua pakai dalil. Sebab apa? Ketika sujud, Allah kata, hamba aku dekat dengan aku ketika sujud. Jadi perbanyakkanlah sujud, minta doa ketika sujud. Sebab tu kita tuan, bila sujud ni perbanyak doa. Cuma sembahyang berjemaah dengan imam sekali lagi, Zuhur ke Maghrib Isya ke 5 waktu tu ikut imam.
Imam lama, kita lama. Imam ringkas, kita peringkas. Ni dah gagah. Imam duduk bangkit sujud pertama, dia bangkit duduk antara sujud, kita duduk sujud lagi. Dia sujud kali kedua, kita pun baru nak bangkit. Kan ustaz kata tadi suruh sujud lama. Betul, dalil kata ada yang mana perbanyakkan sujud ni kan, sujud minta doa ketika sujud. Tapi bila sembahyang berjemaah, dia lain dah, kena ikut imam. Imam baca 3 kali lah, 5 lah, sesuai dengan keadaan. Tapi bila nak doa ni, sekali lagi ba'diyah, qabliyah, kok malu nak sujud lama kat masjid ni, orang nampak ke apa, nak minta doa, sembahyang kat rumah, buat tahajud, solat duha, solat witir, tempat banyak tuan. Laluan satu. Nak berterima kasih ke, nak mengadu ke, nak minta apa hajat ke, minta. Ketika sujud, perbanyakkan doa tuan. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Seorang ni salah anggap, dia sujud lama, kedua lama, pertama lama, jadi tak betul. Kalau sembahyang berjemaah, kena ikut imam. Sebab apa? Kalau tertinggal lama tuan, dia boleh jadi batas sembahyang kita. Menyebat rambut yang menjuntai ke bawah. Nampak ni, bila sembahyang pula, dia rambut panjang, dia tarik remeh dah. Bahasa kita ni ada rambut panjang sikit, remeh tu di sembahyang ditarik remeh sujud. Sebab apa? Dia faham bila sembahyang ni, dalil yang pertama, dahi mesti kena lantai, hidung kena lantai. Bila rambut jatuh, tak kena dahi, kena rambut baru lantai. Sebab tu dia tarik remeh. Memang betul ada dalil kata dahi hidung mesti kena lantai. Cuma bila rambut panjang, biar dia terjuntai lagu mana pun. Kalau dia jatuh ke depan kita, kok mana pun biar rambut tu. Dah tahu sunnah tuan, Nabi ajar kita pakai kepiah, pakai songkok, pakai serban. Sebab Nabi kata nak semayang tutup rambut, tutup kepala. Macam mana? Kita orang Melayu pakai songkok, pakai lebay, pakai kepiah. Pi tempat Indonesia pakai wok punya tu, kepiah di bawah tu. Pi tempat mana Turki dia pakai hok panjang pula tu. Pi tempat Sudan lagu lain pula. Pi dekat Arab pula dia pakai serban, dia pakai apa tu sebagainya, iqal sebagainya. Ini semua tu sunnah Nabi, tutup kepala, tutup rambut tuan. Jadi bila rambut panjang, biar dia juntai. Jangan kita duk pi pesah dah tuan. Sebab apa? Nabi larang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ra wala thiyab." Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian, tidak menghadapkan. Nampak tuan? Jadi dalil banyak tuan. Sekali tengok, dahi kena lantai. Bila rambut jatuh, tak kena lantai, tak sah semayang. Betul, itu dalil umum. Bila main rambut panjang, dia lain dah. Semua juga kan, tak sah apa, tak dikira semayang ni bila makanan dihidangkan. Bila makan hidang, tak perlu kita apa, tak ada solat kecuali kita makan tuan. Jadi lagu tu macam mana ustaz, nak makan dulu kan, nak semayang dulu, ikut keadaan. Kalau tuan lapar, makan dulu. Kalau tuan boleh tahan, pergi semayang dulu. Itu dalil tuan. Jadi kena faham tentang konteks dia punya dalil turun tuan. Jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin. Nampak dia semayang tuan, tangan tu dia kepok tu. Jadi kepok tu pula. Tak betul tuan. Yang betul mana? Arah kiblat. Jari jemari ni ke arah kiblat tuan. Itu hak dia. Padahal mereka mampu untuk melakukannya, baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Dia sebenarnya bukan passion. Ni ayat buat aku ni. Esok apa? Esok satu buat aku tu pula. Tulat apa Rabu? Tu pakai tak apa lah tuan. Nak pakai baju batik hari Khamis ke, baju Melayu hari Jumaat ke, tu pakaian kita susun. Jadi ibadah ni mesti cara Nabi. Tunjuk cara Nabi. Sebab Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Solat kamu seperti mana aku semayang. Jadi semua kita ni tengok Nabi semayang. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan, sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Jadi tapak tangan pun bukan dia lagu tu kan, dia buat kaimpon lagu tu ke, dia mesti tapak yang semua kena lantai. Bukan lagu tu, dia mesti ke arah kiblat. Dan tata cara dia ada 2 cara. Macam tuan semayang, takbir Allahu Akbar, paras telinga. Atau Allahu Akbar, paras bau. Sujud pun sama juga. Ambil tinggi sikit, paras telinga. Bawah sikit, paras bau. Ada 2 cara. Cara lain tak Nabi beritahu dan tak ada Nabi tunjuk. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita
untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tengok balik tahiyat pun at-tahiyatul mubarak, jari ke arah kiblat. Dia tak tinggi lagu tu, dia tak bawah lagu tu. Dia selari dengan kiblat sana. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh akad statik, ataupun at-tahiyatul mubarakatuh gerak jari sampai habis, ataupun asyhadu alla ilallah. Kan? Dia tak tinggi lagu tu, dia tak bawah lagu tu. Kalau kita malas letak lagu tu kan, sebenarnya kalau nak angkat betul, angkat statik ke arah kiblat. Sebab Nabi kata jemput ni ke arah kiblat. Jadi kalau kita nak angkat daripada awal at-tahiyatul mubarakatuh salawat, angkat sentiasa sampai habis. Dalil yang pertama. Dalil kedua, gerak-gerak jari pun iya juga. Yang ketiga pula, asyhadu alla ilallah pun kita angkat pun iya juga. Semua tu ada dalil, tuan. Tidak menempelkan kaki di lantai. Tuan, ni kes kedua, kes lah ni. Dia mayang-mayang dia buat apa, angkat kaki dah. Mungkin apa, katur ke, traktor ke, beho tak apa, tuan. Ni semayang, tuan. Kita bukan tiru-tiru, tuan. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud. Semua orang tak perasan. Ustaz, saya pun tak tahu kaki saya letak tak mana. Ustaz lagi pembang, tuan. Mayang ni tengok kaki ada tak. Kalau ada bagi kena lantai. Jadi tengok kaki orang pula dah. Kacau. Jadi tengok kaki kita, tuan. Sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Sebab apa batal? 7 anggota sujud tadi. Dahi, hidung 1, 2 tapak tangan, 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, 6, 7 kaki dua-dua, tuan. Jadi semua ni ke arah lantai, ke arah kiblat, kena lantai. Dan kalau kita jari pula tu, kalau boleh kita letak tu bagi tekan ke arah kiblat. Kalau kita mampu lah. Kalau tak boleh, letak pun dah boleh dah, tuan. Karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Okey, saya sentuh, tuan. Okey, kita semayang lah ni, kebanyakan orang perempuan lagu ni dah semayang. Sebab kita akan himpit tangan kita ni dan kaki kita pun himpit. Sebab apa? Semayang ni aurat lelaki dan perempuan tak sama. Itu. Bila tengok balik, tuan, dalil, jumpa dalil nak tengok balik, adakah ada beza lelaki perempuan dalam bab ni? Tak jumpa, tuan. Sebab lelaki perempuan sama. Sebab dalil tadi, sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana aku semayang. Sebab dia Nabi semayang. Kalau betul ada beza, Nabi akan sebut nanti. Kalau perempuan, tiru Aisyah, tiru Zainab, tiru Fatimah, tiru siapa-siapa. Kalau lelaki, kalau aku tak ada, tengok Umar, Abu Bakar, Osman. Tak, semua lelaki perempuan tengok Nabi. Jadi umumnya solat lelaki perempuan sama, A sampai Z. Cuma yang jadi lagu ni pula ni apa? Ulama rinci-rincikan. Sebab apa? Bila tengok balik aurat lelaki perempuan ni beza lah. Perempuan tak ada lah pergi semayang Allah Akbar tu, dia buka kepok macam tadi ni. Kan, jadi sesuai dengan perempuan, dia buka pun ala kadar. Itu jadi, itu cerita dia yang jadi ada himpun yang benar rapat ni kaki lagu ni, itu detain dia. Cuma kan dalam bab ni tak ada masalah. Ini yang mungkin ahli sunnah wal jemaah ni pandangan mazhab ni pandangan mazhab ni. Cuma dalil sahih dia tak ada beza sebenarnya. Sebab dalilnya Abu Darda, Ummu Darda, dia aku semayang sama macam mana Nabi semayang. Itu dalil yang ada, tuan. Jadi kita tak ada masalah lah. Bagi perempuan yang nak semayang lagu ni pun, ya masih boleh lagi. Cuma kalau nak bagi tadi, buka sikit kaki pun tak ada masalah, boleh. Cuma janganlah kita pergi buka sampai tu sigung kawan sebagainya tadi. Jadi itu yang Nabi larang, tuan. Jadi ini tuan dalil dia. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Dia tengok balik tu ada hadis yang lemah, tuan. Cuma dalam bab ni kita belapang dada lah dalam bab ni. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Okey, ni tentang cara sujud yang salah, tuan. Okey, saya pergi ke tajuk kita hari ni, tuan. Okey, kita pergi, tuan. Tajuk kita ni dah tadi masuk bulan yang baru lah ni. Itu bulan Syakban secara umumnya adalah bulan yang mulia. Yang bulan itu ni bulan Rejab. Antara 4 bulan haram, yang mana kita buat ibadah pada 4 bulan itu, Allah lipat gandakan pahala. Kalau buat dosa pula, Allah gandakan juga dosa pada 4 bulan tu. Itu beza dah. Sebab orang Arab jahiliah, tuan, bila 4 bulan haram ni depa jaga betul-betul, tak perang. Tapi bila lepas tu perang balik lah. Itu orang Arab jahiliah. Kita pun kita lebih teruk lagi. Bulan mana haram tak haram,
pantang jumpa, bergaduh saja tuan-tuan. Kita lebih teruk lagi lah dalam bab bergaduh ni tuan. Okey, yang pertama, nisfu Sya'ban. Bila nisfu Sya'ban ni? 15 Sya'ban. Mai tengah-tengah bulan ni. Kerana ni disebut di luar sana ni macam-macam nama. Lailatul Bara'ah, Lailatul Nisf min Sya'ban sebagainya. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran, semua tuan dia buat sambutan tentang nisfu Sya'ban ni. Dan dia pun nama juga, nama nisfu Sya'ban ni malam pengampunan dosa, malam berdoa, malam pembebasan. Jadi tuan, ni tempat-tempat yang mana depa depa amal tentang nisfu Sya'ban. Okey, kita tengok balik apa cerita dia tuan-tuan. Bulan Sya'ban ni ada dalil tuan-tuan. Amalan diangkat setahun sekali. Kalau kita ingat balik, setiap hari ada dua waktu amalan kita akan diangkat jumpa Allah ni. Subuh sekali, asar sekali. Malaikat jaga malam akan tukar shift subuh, yang mana turun malaikat siang dan malaikat malam akan naik tuan. Bila jaga pula siang, malaikat yang siang tadi akan naik waktu asar. Malaikat yang jaga malam pula akan turun dari asar sampai ke subuh esok pula. Sehari 2 waktu, seminggu 2 hari, Isnin, Khamis. Dan setahun pula bulan Sya'ban ni amalan yang mana diangkat jumpa Allah tuan. Okey, apa dalilnya? Bulan Sya'ban bulan antara Rejab dan Ramadan. Dia antara Sya'ban ni nak pergi, dia terimpit nak pergi tadi bulan lepas Rejab nak jumpa Ramadan. Ramai manusia kali. Sebab apa? Kita lah bulan Sya'ban, kaliut dah ni, nak beli macam mana, nak puasa ni, barang-barang macam mana persiapan. Dia kali nak jumpa bulan depan tu, Ramadan tu, seronok tak sangka. Kita terlupa kata ni bulan Sya'ban pun ada kelebihan dia. Jadi itu kan sebab apa? Bulan tersebut adalah bulan yang dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam kita ni. Oleh kerana itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis Nasa'i. Jadi hadis ini hasan. Jadi tuan, setahun ni ada satu bulan tu amalan diangkat jumpa Allah. Bulan mana? Bulan Sya'ban. Dan Nabi nak amalan soleh diangkat ni, dia berpuasa. Sebab tu Isnin Khamis Nabi puasa. Sebab 2 hari tu amalan diangkat jumpa Allah, dia berpuasa tuan. Isnin pula hari jadi Nabi. Nabi kata hari mana Nabi diutuskan jadi Rasul. Jadi banyaknya kelebihan Isnin Khamis ni. Sebab kita tuan-tuan nak sambut persediaan Nabi bila? Tiap-tiap minggu boleh. Isnin tu kenapa? Puasa dan ibadah soleh, sedekah dan sebagainya tuan. Okey, yang kedua, amalan manusia dihadapkan pada setiap minggunya 2 kali. Nampak? 2 hari ni, seminggu ni ada 2 hari, Isnin dan hari Khamis. Setiap hamba yang beriman akan diampuni. Setiap orang beriman ni Allah ampun dosa dia, kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesamanya. Jadi kalau kita bergaduh tuan, amalan kita tak diangkat tuan. Lalu dikatakan tinggalkanlah mereka sampai keduanya berdamai. Puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita bagus, ada pahala tuan. Tapi tiba-tiba tuan tak dikira. Tak dikira. Adakah ditolak? Tak tolak. Tapi tergantung. Sebab apa? Tak diangkat jumpa Allah. Kita buat ni sembahyang berjemaah ni, pahala berjemaah 27, tadi sembahyang Jumaat, puasa Isnin Khamis, buat semua ni, tapi tak diangkat jumpa Allah. Sebab apa? Kita bergaduh dengan kawan kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita, tetangga kita, jadi kawan rakan kita. Jadi kena tengok balik tuan. Sebab apa? Bila kita bergaduh dengan sesama kita ni, penyebabnya amalan tak diangkat jumpa Allah. Bukan kata tak kira, ada pahala tu, tapi tak diangkat jumpa Allah. Jadi kita lah simpan duit bank, transfer bank, cek tak ada, tapi aset, pergi mana hilang dah duit kita ni. Tadi pergi masuk bank, pergi cek tengok buku balik, tak ada. Tadi baru masuk ni, pergi cek pula tak ada ni, hujung tahun ternyata kosong. Hilang mana tuan? Sama lah juga, lebih kurang kita ibadah kita ni buat bagus, elok dah, tapi tak diangkat jumpa Allah. Jadi dia hold, dia tergantung. Macam mana nak bagi elok? Kita kena rapat balik hubungan. Adik-beradik bergaduh, pergi jumpa adik-beradik kita, sembang elok, berdamai. Ustaz dia yang mula dulu, bukan kita. Tak kira siapa mula tuan. Sebab dalil dia, kalau dia mula pun kita bergaduh dengan dia, nak tunggu dia minta maaf. Pakai kesudah doa tuan. Sayang amalan kita ni, kita pergi minta maaf kat dia. Kalau dia tak mau maaf pun, itu dia dengan Allah pula. Kita dah cuba dah untuk minta maaf dengan dia, nak berdamai. Nampak anda berikut lah.
Lepas ni ada kisah dia beradik ke, sahabat handai kerja tetangga ke, dulu ni duk gaduh tu, pergi cari dia tuan, pergi jumpa tuan. Kalau mati tuan, kita minta ampun pada Allah tuan. Hadis Muslim. Okey, hadis palsu. Ni tadi hadis sahih tadi. Okey, ada hadis palsu tentang Syaban, Rejab, Syaban dan Ramadan ni. Apa dia tuan-tuan? Contoh, Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ni pun saya bunuh tuan. Sebab apa? Memang rata-rata TV lah, buku ke apa ke, majalah ke, kitab-kitab ke, dia akan sebut Rejab bulan Allah, Syaban bulanku dan Ramadan bulan umatku. Bila kita cari balik tuan-tuan, dia punya silsilah ni adalah hadis palsu yang direka oleh Ibnu Jahdam kan. Tengok balik Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Manna wal Munif, kitab dia tentang sahih dan dhaif. Apa dalil sahih, apa dalil dhaif hadis palsu sebagainya. Nama penuh dia Ibnu Jahdam ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam Al-Zahid. Tu cerita dia. Jadi cuma tuan, kalau tuan nak guna sebagai semangat apa, sebagai nak kata-kata, ya bolehlah kata kan. Apa tu Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku, kata-kata kita bagi semangat, gagah lah. Cuma yang kata pula, hok ni Nabi kata ni, bila sandal dengan nama Nabi, bok main dia. Sebab Nabi tak kata. Saya balik palsu kan. Kalau dia kata kata-kata pujangga, kata-kata ulama ke, gagah lagi pakai. Tapi kita kena faham kan. Yang sebut kata ni Nabi sebut. Jangan. Kalau kata lagu tu tak sahih, bahkan palsu. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu, dia berkata, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW. Lalu saya keluar. Satu malam ni Aisyah dengan Nabi di rumah Nabi, Aisyah lah. Dan Nabi, Aisyah terperasan Nabi tak ada. Dia cari Nabi SAW kan. Ternyata baginda berada di Baqi'. Masjid Nabi sebelah kiri itu ada rumah Aisyah. Di situlah makam Nabi sebab Nabi meninggal di rumah Aisyah. Di situ disimpankan. Keluar sikit tanah Baqi' tu perkuburan. Luas tuan. Kemudian ada Nabi tanya dia, apakah kamu takut padahal Allah dan Rasulnya melindungimu? Wahai Aisyah, takut apa ni? Allah dan Rasul jaga kamu. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagian isterimu yang lain. Jadi dia duk rasa bisa kan, bila man ni hilang ni, pergi mana pula ni? Pergi rumah isteri lain apa? Buat tuan. Dia pergi cari kan. Rupanya Nabi duduk di Baqi' ataupun di tempat kuburan itu. Baginda bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Qab. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dhaif jidan. Dhaif ni sangat-sangat lemah. Dia tak kuat kan. Dia bukan palsu lagi. Dia tak kuat, lekeh kalau bahasa kita, lemah sangat kan. Tak boleh jadi hujah kan. Jadi kata dia, pada nisfu Syaban ni Allah turun langit dunia, ampun semua dosa ni. Macam mana bulu kambing yang ada dekat Bani Qab. Bani Qab ni yang mana dia ni jenis pengembala kambing yang besar-besaran lah. Dia ni Bani Qab. Jadi kata dalil ni tak sahih. Bahkan dia lemah, sangat lemah, tak boleh jadikan hujah. Nak apa kata tuan-tuan? Zaman Nabi dulu ni, Nabi bila malam-malam dia pergi ziarah kubur. Kita dah ni khususkan masa tertentu ziarah kubur. Itu tak betul. Sebenarnya pagi, petang, siang, malam pilih ziarah kubur. Cuma kita pergi ziarah malam, Pak Mat ni buat terbiak apa? Duk petikan nombor ekor apa ni? Bawa pulut kuning, bawa lilin, bawa kemenyan. Tu dulu dia lah Piramli kan. Cekuk-cekuk cekuk-cekuk ekor-ekor tu cerita Piramli. Fikir depa. Dia nak kata tuan-tuan, sunahnya kubur ni bersih. Kita pergi kubur tu buang kasut. Nabi abang. Bila jalan ke kubur tu buang kasut, jalan di kuburan. Kita hari ni nak buang kasut pakai dok lah. Langkah setapak pun duri keman dah. Tak kira lagi paku lagi, duri kawat lagi apa lagi, kacau tuan. Kalau ikut tuan-tuan, kita kena bersih kubur tuan. Sebab itulah rumah kedua kita yang lama pada lah. Kita hidup lah ni 60-70. Nak duduk kubur tuan, tak tahu bila. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lepas. Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'i, Tok Wan kita, Tok Nyang kita. Nabi Adam lagi tuan. Bayangkan, kita nak pergi ke kiamat pun tak tahu lama mana lagi. Mungkin 100 tahun, 1000 tahun, tak tahu tuan. Kita sebab tu kubur ni taman-taman apa tu Firdaus tuan. Okey, tapi lagi tuan. Okey, hadis sahih nisfu Syaban. Baru kita pergi nisfu Syaban ni ada hadis sahih. Apa dia tuan? Hadis yang boleh dipegang dalam masalah nisfu Syaban. Apa dia tuan? Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Bila ni 15 Ramadan, 15 Syaban tu. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali musyrik, orang yang syirik pada Allah.
tikar nombor ekor, jumpa tok bomah, tok pawang, apa semua betul syirik ni, iaitu Allah tak mau. Kalau dosa-dosa lain Allah akan ampun hamba-hambanya. Kemudian dan yang bermusuh, siapa yang benci tadi, duk bergaduh dengan kawan-kawan, adik-beradik sebagainya, yang ni bahawa Nabi tak layan, tak apa, Allah tak tengok sebagainya. Hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Bazzar dan lain. Albani mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis sahih. Sahihah, tuan. Jadi cerita dia memang ada dalil Allah pada malam Syaban tu Allah ampun semua hamba-Nya, dosa hamba-Nya kecuali yang syirik pada Allah. Dan yang mana yang duk bergaduh, yang tu Allah tak ampun, tuan. Jadi kita boleh tingkatkan ibadah kita. Nak buat solat malam banyak, nak berdoa, nak berzikir, baca Quran, silakan. Cuma nak tengok balik, tuan, hadis ini dia tak ajak kita nak baca surah apa 3 kul berapa kali, nak mula maghrib ke, isya ke, nak salawat berapa kali, nak buat apa, solat apa, hajat ke, taubat ke, apa ke. Itu jadi cerita dia. Cerita dia ada, boleh umumkan. Cuma nak bagi pula, jom kita bangkit malam ni, kita buat amal-amal hidupkan malam nisfu Syaban. Itu jadi kena berhati-hati. Sebab Nabi tak ajak lagu tu. Memang betul kena buat, kan? Kita boleh tingkatkan ibadah ni, buat masing-masing. Cuma kalau kita nak mengajak, nak perkemas ke apa tu lain cerita, kan? Jom malam ni kita nak bagi ajak anak jemaah ni untuk nak buat mulai latih, itu boleh lah, sebab untuk mengajak. Tapi kalau sampai tiap-tiap kali nisfu Syaban nak kena panggil amal-amal, itu bukan. So kita nak elok tadi, kan? Kita terfaham. Tapi kalau bagi untuk 10 malam terakhir qiyamul lail, itu ada. Nabi ajak, kan? Kita walaupun perempuan pun mai ke masjid qiyamul lail, kan? Itu 10 malam terakhir. Sebab apa? Mencari Lailatul Qadar. Itu ada. Cuma ulama-ulama ni pun dia ambil dah yang ada, dia pilah mai ke sini. Itu dia punya mungkin itu yang berlaku. Cuma kita nak faham balik, itu yang Nabi tak buat. Yang orang larang dia marah tu sebab dalil tak ada yang kata kena buat ibadah tertentu malam tu. Tapi nak buat apa? Silakan. Tu kita tengok balik, tuan. Kita nak marah 100% pun tak, nak galakkan pun tak, tuan. Timbang tarah balik. Cuma dalilnya tak ada amalan khusus pada malam itu. Okey, kata Dr. Yusuf Khadawi dalam menjawab soalan berhubung dengan nisfu Syaban, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat banyak negeri yang buat, orang Islam kita buat. Tu cerita dia. Bila kita nak marah, tuan, takkan tak boleh ikut. Depa duk buat maksiat, duk pi merempit, duk buat apa pi dandut semua. Kita ni masjid ibadah. Dari segi tu nampak bagus. Tapi bila ibadah ni, dia bukan itu hujahnya. Dia mesti tunjuk contoh Nabi, apa ibadah yang Nabi ajak, dan apa sahabat-sahabat faham tentang hadis yang Nabi bagi tahu tu, ada sebagainya. Itu yang kita nak tengok balik. Nak bersih tentang itu, kita nak perhati balik. Okey, puasa Syaban. Ni kita tengok balik. Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain di bulan Syaban. Ya Rasulullah, aku tengok engkau ni bulan-bulan lain puasa juga, tapi bulan Syaban ni banyak daripada bulan-bulan lain. Jadi Nabi pulun pada bulan Syaban. Apa Nabi sebut? Nabi bersabda, bulan Syaban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, balik tadi. Dia di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Tadi ni Nabi suka puasa tadi. Rabb semesta alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Kalau Isnin Khamis, seminggu 2 hari. Dah ni sebulan tu amalan diangkat kepada Allah. Itu Nabi banyaknya puasa di bulan Syaban. Cuma kita tengok balik, kena berhati-hati. Kini hadis ni hasan. Dia tak kata sahih. Hasan ni boleh pakai. Kalau dhaif jidan tadi lagi tak dipakai, tuan. Hasan ni kita boleh guna untuk ibadah. Kalau hujah tadi untuk sahih. Cuma kita tengok balik, walaupun disunahkan kita puasa banyak bulan Syaban, Nabi ada tegur, bila main dah dekat hujung Syaban, jangan pulun puasa. Takut-takut nanti bila main Ramadan betul, kita pancat. Bulan Rejab puasa, bulan Syaban puasa, clear ni. Bila main Ramadan betul, dia pancat dah. Main angin timur ni pula, tengah hari merembang, pukul 11 pun tak sanggup dah, meleleh. Dia buka puasa. Dia rugi, kan? Sebab puasa Ramadan wajib. Tinggal bulan Ramadan, kena ganti bulan lain. Kalau Syaban, Rejab ni puasa dapat pahala, tak puasa tak dapat apa. Kita faham, kan? Jadi itu dia punya hujah dia. Jadi kalau kita duk wajib puasa, boleh, silakan. Tapi kalau kita ni jarang-jarang lama tak puasa, 2 bulan ni,
Main bulan betul, kita pancat tuan. Sebab kita nak yang betul itu kita clear tuan. Hadis An-Nasa'i tuan. Okey, dari yang kedua. Dari Aisyah radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berpuasa. Sampai kami katakan bahawa beliau tidak berbuka. Nampak kata Nabi puasa banyak ni. Beliau pun berbuka sampai kami kata beliau tidak pernah berpuasa. Dia tengok Nabi duk makan je bila Nabi puasa. Nampak? Ada ketika Nabi rajin puasa, ada ketika Nabi tak puasa pun. Jadi Nabi buat dua-dua. Ada ketika Nabi duduk makan, setiap hari makan. Ada hari Nabi rajin puasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Nabi puasa semua tu. Memang betul lah. Kalau tak puasa bulan Ramadan tu penuh, kena ganti. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syakban. Dalam banyak-banyak bulan tu, 12 bulan Ramadan penuh sebulan. Kedua pula ranking dia bulan Syakban. Jadi perbanyakan bulan Syakban lah. Kita bersama lah. Kalau kita nak melawan sukan rentas desa ke lari pecut ke, dia kena wamak dulu kan. Ni nak puasa bulan Syakban lah. Ramadan ni sebulan terus direct ni. Banyak puasa kot. Duk pagi kena nasi kandang, nasi kabu, nasi macam-macam lah ni. Jadi kurang-kurang lah sikit, belajar kan. Lepas tu nanti bila main betul tak kalut dah. Kita dah dah training awal dah. Tu bagi kita yang ni kan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ni dalil dia kan. Okey, dari yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan Nabi SAW tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Syakban. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syakban seluruhnya. Nampak tuan? Dia kata, Aisyah kata Nabi puasa Syakban tu seluruhnya. Jadi ulama bincang tuan. Dalam lafaz Muslim, tadi hadis Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syakban seluruhnya. Namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Macam pening. Tadi kata puasa penuh, tapi puasa sikit saja. Macam nak faham tuan? Kita tengok apa huraian dia. Dari Ummu Salamah beliau mengatakan Nabi SAW dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Syakban. Lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil tadi. Hadis Abu Daud An-Nasa'i. Nabi ni bulan Syakban ni Nabi rajin puasa. Bahkan nampak penuh. Cuma disebut di sini, lalu apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah SAW biasa berpuasa pada bulan Syakban seluruhnya, Asy-Syaukani mengatakan, ni ulama bincang. Riwayat ini biasa menunjukkan bahawa dengan kita katakan bahawa yang dimaksudkan dengan kata kullu ni seluruhnya adalah kebanyakan. Arab ni kalau jumlah dia dekat 100, dia kata 100. Jika kalau kira-kira tu baru 95, baru 94, 100 dia ambil yang dekat hampir. Kalau puasa pun bulan Syakban puasa penuh. Bukan penuh Syakban tu, mungkin 25 hari, 26 hari, 24 hari. Itu yang dimaksudkan dalam bahasa Arab kan. Jadi alasannya sebagaimana dinukilkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan bahawa boleh dalam bahasa Arab disebut berpuasa pada kebanyakannya hari dalam satu bulan dengan dikatakan berpuasa pada seluruh bulan. Itu dalam bahasa Arab. Kita Melayu ni nilai dia teliti. Tak cukup 100 sebutlah 95, 94 yang ni. Tapi bagi Arab ni dia ambil yang dekat kan, yang mana yang hampir. Itu juga. Jadi Nabi pun tadi Nabi larang juga jangan puasa kan, takut-takut nanti pancat pada bulan-bulan lain. Okey, perbanyakan puasa ganti bulan Syakban. Ni dalil kan. Pasal apa orang perempuan ni main bulan Syakban tu rajin puasa ganti. Apakah dalil dia? Aku masih memiliki hutang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syakban. Yahya salah satu perawi hadis mengatakan bahawa hal itu dilakukan oleh Aisyah kerana beliau sibuk menguruskan Nabi SAW. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah ni bulan lain dia jarang puasa qada. Bila dia cover bulan Syakban, aku perempuan nanti awak lah hamah ni main bulan Syakban ni lah baru kali nak ganti. Itu tak mau ganti, duk marah kan bini kita ni, anak kita 2 kali relax lah ni baru kalut. Ada tuan. Aisyah sendiri pun ada riwayat tersebut. Aku masih ada hutang Ramadan yang hari tu ni tak lepas. Aku tidak mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syakban. Jadi tuan, sama-samalah. Sebab tu bini puasa kita bertumpang sama. Mak tak tumpang, dia tak masuk kita berpuasa sama. Itu cerita ada. Jadi tak ada. Boleh banyakkan puasa di Syakban ni. Orang perempuan boleh banyakkan puasa ganti di bulan Syakban. Kita pun boleh dah mula training dah. Latih-latih dah untuk puasa tuan.
Okey, puasa nisfu Syaban. Mai pula ni. 15 Syaban ni kena puasa dak, tuan? Okey, tepi. Hadis khusus anjuran puasa nisfu Syaban. Terdapat satu dalil khusus yang menganjurkan untuk berpuasa ketika nisfu Syaban. Hanya saja pakar hadis menilai hadis ini sebagai hadis lemah. Ada ustaz ni puasa nisfu Syaban ni, bila cek balik hadis itu lemah, tuan. Apa dalilnya? Jika masuk malam pertengahan bulan Syaban, maka solatlah di malam harinya, berpuasalah di siang harinya, kerana Allah turun ke langit dunia ketika matahari terbenam. Dia berkata, mana orang yang meminta ampun, pasti aku ampuni. Siapa yang minta rezeki, pasti aku beri rezeki. Siapa sampai terbit fajar. Ni kita dengar, kan? Rupanya status hadis ni lemah. Cuma kalau kita nak beramal pun tak salah. Sebab dia pi tadi bulan Syaban tadi Nabi pun sendiri rajin puasa, perbanyak bulan puasa, dan bulan Syaban pun Aisyah pun rajin puasa. Jadi perbanyakkan amal soleh ketika bulan Syaban ni, sebab amalan diangkat kepada Allah. Cuma kita nak kata balik, oh ni hang tak puasa 15 Syaban, hang lekeh dia tak ada isu lekeh tak lekeh. Hang ni tak sunnah ni, tak ada isu sunnah tak sunnah. Nak buat silakan, tak buat tak. Cuma kita nak pegang pula, oh hadis ni malam tu berpuasa pada hari tu Allah turun langit malam tu, minta ampun Allah, minta apa, beri rezeki, beri yang ni hadis ni lemah, tuan. Kita tak boleh pegang kata hadis ni sebagai untuk puasa hari tu. Kalau untuk puasa untuk umumnya, ya boleh. Nampak tak, kita boleh faham. Kita nak marah orang kat luar pun tak, di atas niat dia nak puasa tu kerana dia apa, bulan Syaban, ya silakan. Kalau dia pegang kata dia ni, tu tak tepat, tuan. Okey, ni sama lah status hadis kita baca tadi. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah dan sunannya dari Jalul Ibnu Abi Syabrah, dari Ibrahim, dari Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Para pakar hadis mempermasalahkan Ibnu Abi Sabrah, nama orang Sabrah ni. Kata Haytami, ni pakar ulama hadis, Abu Bakar Ibnu Abi Syabrah, perawi yang ditinggalkan Majmu' Zawaid. Fuad Abi Baqi menukilkan keterangan Imam Ahmad dalam Ibnu Ma'in tentang Ibnu Abi Abrah ni. Siapa Ibnu Abi Abrah ni? Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in menilai Ibnu Abi Sabrah dia telah memasukkan hadis. Nampak tuan? Dia ni duk pasu hadis. Tu sebab tu dalil tadi tak kuat. Orang jenis duk pasu hadis. Betul-betul jadi tak mana dalil ni, apa hujahnya? Dari keterangan di atas, para ulama menilai hadis di atas sebagai hadis palsu atau lemah sekali, sehingga kan tidak boleh dijadikan dalil. Oleh kerana itu tidak ada puasa khusus pada pertengahan Syaban. Yang ada adalah memperbanyakkan puasa selama bulan Syaban, sebagaimana yang Nabi suruh kita buat. Itu faham? Kalau dengar tu, oh ramai orang puasa hari ni. Cuma yang dia kata ramai tu sebab apa? Takut-takut dia terpalit dengan dalil ni. Bukan sehari itu saja, hari lain pun boleh puasa. Wallahualam, tuan. So saya berhenti dekat tu, tuan. Tuan nak tanya apa, tuan? Dan tajuk kita hari ni tentang amalan Syaban. Jadi cerita dia, amalan Syaban ni sepanjang bulan tu boleh perbanyakkan puasa, amal soleh dan sebagainya. Last kali, tuan-tuan, di sini perbanyakkan amalan baca Quran di bulan Syaban. Salmah bin Khalil berkata, dahulu bulan Syaban disebut pula dengan bulan membaca Quran. Am bin Qais ketika memasuki bulan Syaban boleh menutup kedainya dan lebih menyibukkan dengan baca Quran. Sampai tahu tu sahabat-sahabat tutup kedai baca Quran. Abu Bakar Al-Baqi berkata, bulan Rejab saatnya menanam, bulan Syaban saatnya menyiram, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Ni tuan nampak, bulan Rejab kita tanam, bulan Syaban kita jirus pokok, bulan Ramadan kita ambil hasil. Ini kata-kata betul sahabat-sahabat lah. Dan Allahualam. Jadi cerita dia itu jawapan dia. Jadi semua kita ambil bulan Syaban ni, kita pulun, tuan, tingkatkan ibadah kita. Mana yang mampu buat, kita buat. Kau tak boleh puasa banyak, kita berzikir, baca Quran banyak, amal soleh, sedekah dan sebagainya. Kalau mampu puasa, kita puasa banyak, tuan. Cuma bila main lalat tu, jangan kita pulun. Lagi ikut main hari betul, kita terpancit awal, tuan. Wallahualam. Ada tuan tanya, tuan. Kadang-kadang saya berhenti kat tu, tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, duduk. Baik. Okey. Okey, syukran. Alhamdulillah.